Assalamualaikum kepada semua pelajar yang menonton. Okey, hari ini anda semua bersama dengan saya untuk kita sama-sama bincangkan soalan yang berikut. Dalam rajah 5, FGH ialah satu garis lurus. Okey, jadi soalan diminta untuk anda cari apakah nilai bagi cos theta. Okey, so apa yang kita ada dalam gambar rajah ini? Okey, so kita tahu FGH dekat bawah ini ialah suatu garis lurus. Okey, jadi soalan minta anda cari apakah nilai bagi cos theta ini. Okey, soalan minta anda cari apakah nilai bagi cos theta. Okey, so kalau kita tengok theta, kalau kita tengok theta dalam gambar rajah ini, theta berada kat sini. Okey, yang mana theta ini berada di luar segitiga. Okey, so kita ada segitiga EFG. Okey, kita ada segitiga EFG. Okey, yang mana theta berada dekat G ni. Okey, tetapi theta ini dia berada di luar segitiga, bukan di dalam segitiga. Okey, jadi untuk kita dapatkan suatu nilai yang berada di luar segitiga ini, okey, kita kena kira nilai theta ini melalui sudut dekat dalam dia. Kita kena pindahkan theta. Kita bukan pindahkan, kita akan cari theta ini. Okey, kita akan cari theta ini melalui sudut dekat dalam ini. Okey, jadi kita akan cari sudut theta ini melalui sudut kat dalam ni. Okey, so andai kata kat dalam ini kita labelkan sebagai alfa. Contohnya, okey, contohnya kat atas, kat dalam segitiga ini. Okey, kat dalam segitiga ini kita labelkan sebagai alfa. Okey, jadi soalan minta, okey, soalan minta anda cari cos bagi theta. Okey, so soalan minta anda cari cos bagi theta. Okey, jadi kita akan kira cos theta ni. Okey, kita akan kira cos theta ini melalui, okey, melalui cos alfa. Okey, kita akan kira cos theta ini, okey, melalui cos alfa. Okey, jadi untuk kita kira cos, okey, untuk kita kira cos, kita perlukan panjang sisi mana? Okey, so melibatkan trigonometri cosine, cos. Okey, jadi kalau cos, okey, so kita ada tiga sisi. Kita ada FG, kita ada EF dan juga EG dalam segitiga ini. Okey, jadi apabila melibatkan cos, okey, apabila cos, kita perlukan panjang sisi yang bersebelahan dengan sudut. Okey, so sudut berada kat sini. Okey, sudut berada kat sini. So yang bersebelahan dengan sudut kat bawah sinilah. Okey, yang bawah ini kita panggil sisi yang bersebelahan dengan sudut. Okey, yang menegak ni, okey, EF ini kita panggil sisi yang bertentangan dengan sudut. FG ini bersebelahan. Okey, EG ni kita panggil hypotenuse. Okey, jadi apabila melibatkan cos, kita perlukan panjang yang bersebelahan dengan sudut, okey, iaitu FG. Okey, jadi kita perlukan FG, okey, per dengan EG. Okey, FG per dengan EG. Okey, so kita perlukan FG per dengan EG. Untuk kita dapatkan cos theta, okey, untuk kita dapatkan cos alpha, kita perlukan panjang FG, okey, dan juga kita perlukan panjang EG. Okey, yang mana FG kita dah ada dah. FG ni kita dah ada dah 5 cm kat sini, sudah pun diberikan dalam soalan. Okey, so yang tak ada adalah panjang EG ni. Okey, so kita ada panjang EF 12 cm dan juga kita ada panjang FG 5 cm. Yang kita tak ada adalah panjang EG dekat sini. Okey, jadi untuk dapatkan panjang EG ni, kita guna teorem Pythagoras lah. Okey, so panjang EG, okey, bersamaan dengan kita kena tambah, okey, hasil kuasa 2. Okey, so iaitu 12, okey, kuasa 2 ditambah dengan 5 kuasa 2. Okey, 12 kuasa 2 ditambah dengan
5 kuasa 2, kemudian punca kuasa 2. So, akan dapatlah panjang bagi EG. Kenapa perlu tambah? Kenapa tak tolak saya kat sini? Kenapa perlu tambah? Sebab apa? Dalam segitiga, dalam segitiga bersudut tegak, panjang sisi yang paling panjang adalah hypotenuse. Sisi yang paling panjang adalah hypotenuse. Dalam kes soalan ini, EG lah. So kalau kita nak cari benda yang panjang, kita mestilah tambah dua sisi ni, betul tak? Psikologiknya macam tu kan. Kita nak cari sisi yang paling panjang. So kalau kita nak cari sisi yang paling panjang, kita kena tambahlah dua ni. So kita 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 sikit, kemudian punca kuasa 2. So anda kira-kira 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 punca kuasa 2 tersebut, maka anda akan dapat panjang EG bersamaan dengan 13 cm. Jadi tulislah kat sini 13 cm. So kat panjang EG ni adalah 13 cm. Boleh? So kita masuklah kat sini. So bolehlah cari. So kalau kita perlukan cos. So yang kita nak cari adalah cos alpha, betul tak? Yang kita nak cari adalah cos bagi alpha. Yang mana FG. FG iaitu 5 per dengan EG iaitu 13. So kita ada 5 per 13. Tetapi hati-hati. Hati-hati kat sini sebab apa? Yang kita dapat ini adalah cos alpha. Yang kita kira 5 per 13 ini ialah cos alpha. Sedangkan soalan minta anda cari. Soalan minta anda cari cos theta. Hati-hati kat sini. Jadi yang kita kira cos alpha ini adalah cos alpha ini adalah mewakili kepada cos theta ni lah. So kita kira cos theta melalui cos alpha. Itu ayat yang betul. Kita kira cos theta ini melalui cos alpha. Tapi tak semestinya jawapan dia adalah jawapan yang sama. Tak semestinya cos theta ni adalah sama dengan cos alpha. Tak semestinya. Jadi kita kena tentukan. Kita kena double check terlebih dahulu, betul ke nilai dia sama ataupun tak sama. So kalau kita tengok pada jawapan yang ada, pilihan jawapan yang ada, 5 per 13 ni ada dua. Satu negatif, satu positif. So adakah positif, adakah negatif? Kita kena double check dulu. Kalau C dengan D ni dah salah lah. 10 per 13 dengan 12 per 13 ni dah salah lah. So antara dua ni, antara negatif ataupun positif. So bagaimana kita nak double check jawapan kita? Bagaimana kita nak double check jawapan kita? So ada dua option. So padam dulu. Bagaimana kita nak check jawapan kita positif ataupun negatif? Ada dua option. Satu, anda kena hafal lah. Sukuan ke berapa? Berkenaan dengan sukuan tu anda kena hafal. Tapi saya tak nak cerita lah berkaitan benda yang anda kena hafal. So saya nak cerita benda yang lebih mudah sikit lah. Tak perlu hafal. So kita cuba gantikan. Kita cuba gantikan sudut dekat sini dengan suatu nilai. Kita gantikan sudut dekat sini dengan suatu nilai. Contohnya, contohnya sudut dekat dalam ni, alpha tadi. Contohnya alpha tadi kita letak 40 lah contohnya. Kita letak 40. Jadi dekat luar ini adalah 140, betul? Kalau kita tambah dua ni dapat 180 suatu garis lurus. So kat dalam ini kita letak 40, kat luar ini kita letak 140 yang sesuai dengan keadaan sudut ni lah contohnya. So soalan minta kita kira cos theta, betul? Soalan minta kita kira cos theta. Yang mana yang ini? So anda cuba masukkan dalam kalkulator cos 140 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Cos 140 anda akan dapat nilai negatif 0.766. Nilai yang negatif. Nilai yang kalau anda tekan kalkulator cos 140 ni anda akan dapat nilai yang negatif. Anda akan dapat nilai anda akan dapat nilai yang negatif. So ini yang soalan suruh cari. Ini yang soalan suruh cari. Yang anda cari, yang kita cari adalah yang ini, betul tak? Yang kita cari adalah yang
40 ni. Kita tak cari yang 140 ni. Kita kira 140 ini melalui yang 40 ni. Okey, sedangkan yang kita kira ini, okey, kalau anda tekan cos 40, okey, kalau anda tekan cos 40 akan dapat nilai yang sama 0.766, cumanya positif, betul? Okey, cos 40 anda akan dapat nilai yang negatif, nilai yang positif. Okey, nilai yang sama cuma positif sahaja. Ini yang soalan minta. Okey, yang soalan minta anda dapat negatif, yang kita kira anda dapat positif. So kita nak ikut yang mana satu? Okey, kita perlu ikut yang soalan minta. Okey, soalan minta kita cari cos theta. Okey, soalan minta kita cari cos theta, sedangkan yang kita kira adalah cos alpha. Okey, jadi kalau kita tengok jawapan yang kita dapat melalui anggaran sudut yang kita letak ini, kita akan dapat nilai yang sama, cuma satu positif, satu negatif. Okey, jadi jawapan dia, okey, jadi jawapan dia yang kita kira ni positif, yang kita kira positif, yang soalan minta adalah negatif. Okey, jadi kita boleh katakan bahawa cos, okey, kita boleh katakan bahawa cos theta ini bersamaan dengan negatif 5/13. Okey, ini yang kita kira. Okey, yang kita kira dapat positif. Yang soalan minta kita cari, okey, yang soalan minta kita cari kat luar ni, kita dapat negatif. Boleh? Okey, so jawapan dia adalah A. Okey, so saya harap apa yang saya kongsikan ni anda faham, anda jelas, dan silakan berkongsi dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey, jadi sekian saja untuk sesi kita pada hari ini. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.